Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Dr. Sharifah. Hari ini, saya bernama Fatin Shazwa dan ahli kumpulan saya akan membentangkan ulasan buku yang bertajuk The Colonizer and the Colonized. Jadi, mari kita mula. Buku The Colonizer and the Colonized ditulis oleh Albert Memmi merupakan satu kajian tentang kesan psikologi, ideologi dan dasar penjajahan di seluruh dunia. Buku ini mempunyai 3 bab. Bab yang pertama adalah Portrait of the Colonizer, bab yang kedua adalah Portrait of the Colonized, dan bab yang terakhir adalah Conclusion. Buku ini menerangkan tentang pengalaman di Global South serta negara-negara Eropah seperti Britain dan Perancis yang masih bergelut dengan masa silam empire mereka serta mendedahkan mekanisme penindasan penjajah. Bak kata penulis, penjajahan merupakan penyakit orang Eropah dan penjajahan telah memusnahkan kedua-dua pihak, iaitu golongan penjajah dan golongan yang dijajah. Dan yang akhir sekali, buku ini memberikan pandangan yang sangat mendalam tentang warisan dan penentangan kolonial yang kekal relevan sehingga ke hari ini. Baik, itu sahaja daripada saya untuk pengenalan buku tersebut. Bahagian yang seterusnya akan dibentangkan oleh Suraya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suraya Jasmine, nombor matrik A190509. Hari ini saya akan membentangkan bab 1 Portrait of the Colonizer. Penjajah pergi ke tanah jajahan kerana dia mencari prospek pekerjaan yang lebih baik, gaji yang tinggi dan keuntungan yang lebih baik diperolehi. Apabila seorang penjajah menetap di negara lain, dia akhirnya bergantung kepada perubahan persekitarannya. Namun, jika penjajah merasakan rezekinya tidak mapan dan tidak dapat menyesuaikan diri lagi dengan perubahan persekitarannya, dia akan pulang ke tanah air. Penjajah mengeksploitasi orang yang dijajah untuk kelebihannya dan faedah daripada hamba yang banyak dan tidak menuntut. Semakin banyak penjajah hidup bebas dan mengikut kesukaannya, semakin banyak yang orang dijajah itu menderita dan tercekik. Seterusnya, terdapat 3 penemuan yang dibuat oleh penjajah, iaitu keuntungan, keistimewaan dan perampasan. Tidak kira orang putih itu diberikan keadaan material, kelas ekonomi dan keupayaan yang sama seperti orang tempatan, dia akan diberikan layanan yang lebih baik berbanding dengan orang tempatan. Budaya penjajah akan mengatasi tradisi orang yang dijajah dan ini akan mengubah cara hidup orang tempatan. Menjadi seorang penjajah bermakna menimbulkan korupsi di negara lain. Tidak kira betapa baiknya orang itu, anda menguasai tanah komuniti yang lain dan merampas hak mereka. Pada penghujung hari, seorang penjajah hanya mementingkan kaum dan diri mereka sendiri. Salam sejahtera, nama saya Lapor Jalin, bernombor bateri S190593. Seterusnya, saya akan membincangkan kandungan dalam bab kedua buku ini, iaitu Portrait of the Colonized. Pada bulan bab ini, penulis telah menggunakan analogi untuk membandingkan antara portrait dijajah dengan penjajah. Beliau mengatakan bahawa golongan dijajah telah diiktirafkan sebagai pembalas, tetapi penulis telah mempersoalkan fakta golongan dijajah sebagai pembalas ini. Penulis juga mengatakan bahawa apatah juga yang dilakukan oleh dijajah akan ditetapkan sebagai malas dalam kalangan penjajah. Seterusnya, penulis juga mengatakan bahawa penjajah mengiktirafkan golongan dijajah sebagai lemah dan perlulah dilindungi. Namun, hal yang sebaliknya berlaku di mana sebenarnya penjajah melindungi golongan dijajah daripada diri sendiri. Maka jelaslah di sini bahawa amal kebajikan penjajah telah disia-siakan. Penambahbaikan yang dilakukan oleh penjajah juga tidak dihargai. Akhirnya, portrait kemelaratan telah terukir dalam kalangan dijajah. Di samping itu, dijajah juga tidak dapat menduga penjajah kerana penjajah selalu membuat perkara yang membawa perubahan yang mendesak. Misalnya, orang Arab memberi layanan yang baik kepada orang Eropah yang melancong ke negara mereka. Keramahan orang Arab telah mendapat kepujian daripada orang Eropah. Sebaik saja orang Eropah menetap, mereka telah bermula untuk
memotong daripada persetubuhan dan membawa halangan kepada golongan dijajah. Mereka tidak lagi mengambil kesempatan daripada layanan ini. Penulis juga mengatakan bahawa golongan dijajah bukan sahaja perlulah dijadi hamba kepada golongan penjajah, tetapi mereka telah terpaksa menerima penjajahan. Tambahan pula, penulis juga telah memberi keadaan dijajah dalam bab ini. Penulis mengatakan bahawa golongan dijajah telah dikeluarkan daripada sejarah, sedangkan penjajah merampaskan kebebasan dijajah dalam keamanan, budaya dan segala tanggungjawab mereka seperti rakyat dalam negara mereka. Lebih-lebih lagi, golongan dijajah tidak diberi peluang untuk mentadbir dan telah dijauhi daripada sebarang kekuasaan. Maka mereka telah hilang minat dan perasaan untuk menukarkan status quo, iaitu mempertahankan tanah air mereka serta mengawal dan mentadbir. Perkara ini juga akan membawa impak kepada generasi seterusnya. Penjajahan telah mempengaruhi generasi muda dalam golongan dijajah kerana mereka terpaksa untuk mengamalkan budaya yang dibawa oleh penjajah. Mereka telah melupakan tokoh-tokoh kebangsaan mereka dan telah melupakan agama asal mereka. Akhirnya, golongan dijajah ini juga melupakan bahasa kebangsaan mereka. Baiklah, setakat ini sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menjemput ahli kumpulan saya yang lain untuk meneruskan perbincangan ini. Seterusnya, dalam bab 2, penulis menceritakan tentang proses kebangkitan semula golongan yang dijajah yang melibatkan pemulihan bahasa mereka serta kesusasteraan mereka. Walau bagaimanapun, bahasa golongan ini boleh melalui dua situasi, iaitu sama ada ia hilang selepas mereka bebas dari kolonialisme ataupun mereka mula menggunakan bahasa penjajah dengan sepenuhnya. Menurut penulis, kedua situasi ini akan membawa kepada pengakhiran bahasa tersebut. Di samping itu, hujah di mana penjajahan membawa impak positif merupakan satu hujah yang tidak wajar kerana kita tidak mempunyai sebarang instrumen yang boleh menilai sama ada ia akan berlaku ataupun tidak. Penulis juga mengingatkan bahawa kesemua infrastruktur yang dibina di negara koloni adalah untuk kemudahan dan keselesaan penjajah dan bukanlah golongan dijajah. Selain itu, terdapat banyak negara yang telah membangun dengan pesat tanpa perlu dijajah, maka kami bersetuju dengan penulis bahawa penjajahan tidak perlu berlaku untuk berkongsi teknologi. Seterusnya, golongan yang dijajah mempunyai perkembangan yang terbantu dari segi budaya, teknologi dan pengetahuan teknikal yang menyebabkan kejatuhan ekonomi dan mengancam taraf kehidupan mereka. Di samping itu, golongan ini inginkan perubahan yang akan menyingkirkan kesusahan yang dilalui. Mengikut penulis, terdapat dua faktor mengapa penjajah tidak sedar akan keinginan ini, iaitu sama ada mereka kurang faham tentang sistem kolonial ataupun sikap terlalu mementingkan diri mereka. Menurut kami, ia disebabkan sikap mementingkan diri penjajah. Contohnya, Amerika mempunyai saudara yang dijajah oleh Sepanyol dan British. Selepas Amerika bebas, mereka pula telah menjajah Filipina. Maka di sini kita dapat melihat bahawa langkah tersebut disebabkan oleh ketamakan Amerika dan bukanlah kerana mereka tidak memahami sistem kolonial kerana mereka juga pernah dijajah terlebih dahulu. Dalam bahagian seterusnya, penulis mengatakan bahawa terdapat dua percubaan oleh golongan dijajah untuk menentang kolonialisme. Pertama, mereka akan mengusahakan asimilasi iaitu penyerapan imej, budaya dan ideologi penjajah sehingga identiti diri mereka lenyap. Dan ini membawa kepada kebencian terhadap bangsa mereka sendiri seperti antisemitisme di kalangan orang Yahudi dan negrofobia di kalangan orang negro. Ini disebabkan penjajah yang sememangnya tidak suka akan golongan yang dijajah. Meskipun golongan dijajah mengusahakan asimilasi, penjajah tetap menolak usaha tersebut. Kedua, golongan dijajah akan mula memberontak yang akan ditentang oleh penjajah dengan berbagai cara, termasuklah penindasan oleh polis. Selain golongan dijajah yang kembali semula kepada agama, nasionalisme juga bangkit yang menyebabkan penekanan solidariti nasional berbanding dengan solidariti sesama manusia. Pada pandangan kami, perkara ini dapat difahami kerana mereka berada dalam proses mendapatkan semula kedaulatan bangsa mereka, maka mereka lebih mementingkan bangsa sendiri. Meskipun begitu, kami berasa ia adalah sebuah slippery slope, itu perkara yang akan membawa pada masa akan datang jika tidak dibendung dengan segera. Itu sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada rakan seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akram bin Ahmad Faizal, nombor matrik A190551. Setelah mendalami bab yang terakhir, kami menyedari hakikat bahawa selepas diagnosis ini, pembaca akan menjangkakan penulis akan membangkang dan menyalahkan sebelah pihak. Namun begitu, kami tidak menganggap buku ini sebagai satu karya protes, malah ia adalah kerja mencari penyelesaian kerana buku ini dikarang berdasarkan refleksi penulis. Ramai di antara penghuni dunia yang enggan menghadapi Eropah sebagai penjajah. Namun begitu, terdapat juga golongan yang menolak Eropah tetapi tidak secara keseluruhan. Hal ini kerana mereka percaya bahawa penjajah Eropah mendatangkan kebaikan di tanah jajahan, akan tetapi yang dijajah hanya mahu memastikan hak yang harus diberi mestilah diserahkan. Seperti di dalam buku, terdapat ayat, kami hanya mahu ia dipanggil hak kami, sama seperti kami bersedia untuk memikul hak dan kewajipan kami. Namun begitu, penulis menyatakan di dalam buku ini bahawa golongan dijajah terkejut dan sedih kerana perlahan-lahan mereka menyadari bahawa harapan itu hanyalah sia-sia dan ingin diperjelaskan mengapa keadaan tersebut berlaku. Kami mendapati bahawa ayat ini menunjukkan betapa kecewanya sesebuah negara terhadap penjajah yang memanipulasi janji-janji manis mereka terhadap penduduk tanah jajahan. Penulis menggelarkan bahawa penjajah adalah penyakit Eropah yang mesti disembuh dan dibendung sepenuhnya. Drama penjajah jika dipandang remeh akan menjadi lebih mengarut dan tidak adil. Kami menganggap bahawa penyelesaian untuk menyembuhkan penyakit Eropah ini amatlah sukar, kerana realiti menunjukkan bahawa kuasa besar dunia seringkali menindas negara kecil dan atau negara yang tidak maju. Dan kami juga yakin jika penjajahan masih berterusan, akan timbul drama yang lebih serius dan kejam. Menurut penulis, penjajahan hanya boleh melemahkan penjajah. Kami menganalisis ayat tersebut dan memahami maksudnya ialah penjajah menentang penjajah akan membuktikan siapa yang layak pada situasi tersebut. Kedua-dua penjajah tersebut sudah pun bersedia untuk menghadapi sebarang keburukan yang akan berlaku pada satu sama lain. Penulis juga menyatakan bahawa penjajah dengan penjajah tidak mudah untuk menyelesaikan isu secara rundingan kerana pasti akan ada pihak yang berasa ketidakadilan dan faedah yang diperoleh tidak setimpal atas pengorbanannya di tanah jajahan. Penulis juga memperincikan bahawa peranan penjajah sayap kiri tidak boleh bertahan lama dan mendiami tanah jajahan pada waktu yang lama. Kami mendapati pandangan tersebut bermaksud penjajah sayap kiri mempunyai agenda yang tertentu dan bersifat talam dua muka. Oleh itu, langkah berhati-hati diambil oleh penjajah untuk memastikan penjajah sayap kiri ini tidak mampu mendatangkan masalah pada tanah jajahannya. Penulis mengatakan bahawa penjajah sayap kiri tidak boleh jika tidak menderita daripada rasa bersalah dan kesedihan kerana bersetongkol dengan penjajah, dan keadaan ini akhirnya menjadikan penjajah sayap kiri mempunyai niat jahat untuk memonopoli tanah jajahan tersebut. Menurut kenyataan penulis, sememangnya orang ramai tidak gagal mencipta perubahan yang membawa kepada kebaikan untuk menghalau penjajah di negara sendiri. Namun begitu, mereka hanya lupa bahawa sifat hubungan penjajah bergantung pada kekuatannya. Oleh itu, negara dijajah mestilah merencanakan strategi yang disokong oleh semua penduduknya untuk menentang penjajah. Golongan Eropah mempunyai sifat yang sombong dan memandang rendah negara dijajah dengan membawa idea mahu memusnahkan kumpulan terjajah ataupun negara dijajah dengan sepenuhnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Amizan bin Suhaimi. Saya akan menyambung pembentangan tersebut. Kegagalan asimilasi. Penulis tidak menunjukkan sebarang reaksi kegembiraan. Penulis mengetahui bahawa perkara tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu. Penulis turut percaya yang penjajah akan terus menzalimi negara dijajah untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Penjajah juga mahukan asimilasi supaya dapat menghapuskan perbezaan pemikiran antara penjajah dan dijajah. Oleh itu, penghapusan asimilasi yang dikatakan oleh penjajah hanyalah propaganda semata-mata. Seterusnya, penyelesaian sidul kecil. Sebagai contoh, penjajah yang mahu menetap di negara yang dijajah. Oleh itu, golongan tersebut tidak mendapat hak keistimewaan dari negara yang didiami. Namun begitu, penulis tidak bersetuju dengan perkara tersebut kerana menganggap ia adalah cara penjajah untuk menghapuskan sejarah. Penjajah akan terus memanipulasi sejarah sehingga mereka sendiri yang menyatakan bahawa mereka didiskriminasi oleh negara dijajah.
Selain itu, kolonialisme memesongkan hubungan negara dijajah. Sebagai contoh, kekejaman yang berlaku di Palestin, di mana penduduk asal negara tersebut dihalau dan ingin didiami oleh puak Zionis. Kita telah melihat bahawa Zionis pada dasarnya membunuh orang yang dijajah secara fizikal dan mental. Kolonialisme memesongkan peradaban manusia, memusnahkan institusi dan merugikan orang yang dijajah. Seterusnya, semangat nasionalisme daripada negara yang dijajah. Penulis menyatakan bahawa seseorang boleh digelar nasionalis apabila dia pernah berjuang untuk maruah negara dan mempunyai pilihan bebas. Ia bermaksud seseorang nasionalis itu mestilah berjuang mengikut kehendaknya dan bukannya dipaksa oleh mana-mana pihak. Akhir sekali, kebenaran telah didedahkan, kezaliman diakui serta hubungan Eropah dengan bekas tanah jajahan mesti dipertimbangkan semula. Selepas meninggalkan kerangka penjajah, kita mesti menemui cara hidup baharu untuk memastikan negara terus diurus dengan baik. Penulis berharap para pembaca dapat memisahkan antara positif dan negatif daripada pengajaran yang kami fikir ia boleh diambil daripadanya. Penulis turut mengharapkan bahawa bukunya mesti dibaca dan memahami sebelum ditolak oleh pembaca. Sekian, terima kasih. Baik, itu sahaja daripada kumpulan kami. Kesimpulannya adalah buku ini menjelaskan dengan terperinci tentang sistem kolonialisme dan bagaimana kolonialisme telah memberi kesan yang sangat ketara terhadap masyarakat yang dijajah, terutamanya dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Salah satu sebab kami memilih buku ini untuk membuat ulasan buku kerana kandungannya boleh dikaitkan dengan situasi di negara kita dahulu. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, tanah Melayu pernah dijajah dan kesan-kesan kolonialisme adalah trauma kehilangan jati diri, penjajahan epistemologi dan isma negatif yang boleh dikaitkan dengan buku tersebut. Oleh itu, buku ini amat berguna bagi mendalami sistem kolonialisme dengan lebih jelas. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.